Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Baik, apa yang saya kongsikan ini adalah rujukan dan fakta kajian dan ini adalah realitinya. Di mana ada sesetengah pihak atau wanita lebih memilih untuk mengandung daripada melalui isu kemiskinan haid, untuk melalui orang kata kerenyahan, kesukaran melalui proses datang bulan itu. Baik, Dr. Sharifah, mungkin doktor boleh komen tentang kajian atau rujukan kami ini. Okay, baik. Saya sendiri tak ada data tu, tapi memang ada dan kita tahu daripada rakan-rakan NGO memang ada yang pilih untuk mengandung. Saya rasa untuk kita address isu ni, kita perlu pendidikan haid yang sangat penting lah. Maksudnya kita perlu ajarkan tak semestinya kalau mengandung akan memberi penyelesaian, sebab bila kita ada anak tu ada tanggungjawab yang lebih besar. Tapi jangan pula kita daripada daripada masyarakat memberi stigma pula kepada mereka. Jadi lebih baik kita bantu dan memberi pendidikan yang baik untuk anak muda dan juga ibu dan memberi kemudahan untuk mereka yang betul-betul memerlukan pengurusan hak yang betul. Okey, bercakap mengenai orang kata pengurusan hak yang betul ini, saya suka nak tanya Nabihah sendiri. Kita perlu dedahkan kepada anak-anak kita, generasi muda, bukan sahaja macam mana nak menguruskan haid dan sebagainya, tapi pendedahan kepada mereka untuk menjaga diri ketika haid. Kerana kita tahu banyak risiko yang akan datang kalau kita tak jaga betul-betul. Kalau yang datang haid tu dah boleh mengandung dan sebagainya. Mungkin Puan Nabihah boleh kongsikan sikit. Okey, maksudnya pendidikan haid ni, maksudnya kalau dari rumah, kita ada parents macam saya, ibu saya. Jadi pendedahan ni bermula dengan mungkin ibu boleh bercakap dengan anak-anak, terutama anak perempuan. Okey, anak perempuan ni memang setiap bulan bila tiba masanya kita akan datang bulan lah ataupun datang haid. Jadi macam mana kisarannya, sebulan berapa kali, berapa lama dan sebagainya. Itu yang penting, yang pertama. Yang kedua, kita jaga, okey, kalau haid ini dia macam mana? Mungkin keluar darah yang bagaimana. Jadi benda tu penting, maksudnya itu yang utama. Yang kedua dari isu keselamatan. Macam tadi doktor ada cakap, kalau perempuan di sekolah ada isu kebocoran kan. Jadi lelaki ni buat main. Sedangkan kita patutnya bantu mereka. Bantu rakan kita yang ada masalah. Jadi benda ni sebenarnya perempuan ada datang bulan, perkara itu biasa. Jadi jangan downkan mereka, jangan ejek mereka kerana ada perempuan yang rasa isu ni tak selamat bila dimainkan. Jadi bagaimana? Okey, kira peranan daripada pihak sekolah dan juga ibu bapa. Okey. Dengan saya juga cikgu. Baik. Okey, baik Nabihah, mungkin talian kita agak sedikit. Okey, mungkin sedikit permasalahan. Saya nak ajukan soalan kepada doktor. Doktor, peranan ibu bapa ni doktor, selalu kalau kita kata masih lagi ramai yang malu. Malah ada kisah-kisah anak-anak ni sebenarnya dimomok-momokkan, kata tak jaga dengan baik, jin lah apa dan sebagainya. Sebab maknanya satu pendidikan yang tepat, ilmu yang betul dari sudut perubatan, dari sudut kebersihan harus diberikan kepada mereka, tetapi bukan secara metafora atau contoh-contoh lain sebenarnya doktor. Silakan. Betul. Antara yang paling popular lah kena basuh pad. Kalau tak basuh pad, nanti ada jin ke syaitan gayut ke jilat ke apa ni lah. Semua ni karut ya. Jangan ajar macam tu. Maksudnya kita uruskan haid dengan cara yang bersih. Contohnya kalau nak tahu info boleh lihat kepada website Mufti. Contohnya ada yang cakap tak perlu basuh asalkan kita wrap elok-elok dan buang dengan cara yang bersih. Cara pembuangan. Sebab daripada kajian saya dapati bila pembasuhan yang tak betul ni kita ada isu clogging pula. Dia basuh dan terkeluar isi semua termasuk dalam pipe dan pipe pula tersumbat. Jadi dia kat situ mendatangkan masalah yang lain. Jadi kita wrap elok-elok dan kita buang dengan baik. Tak perlu basuh kalau tak boleh. Sebab ada juga yang pilih untuk tak tukar tuala wanita bila di luar ataupun bila di sekolah sebab tak boleh basuh pad ataupun tak boleh basuh tuala wanita. Okey, maksudnya penjagaan untuk kita buang tu lebih penting daripada membasuh. Baik, okey, seringkasnya di penghujung perbincangan kita, Nabihah, kata-kata akhir dan pesanan daripada anda kepada masyarakat mengenai isu ini? Macam banyak kali ditekankan oleh saya dan doktor sebelum ini, pendidikan tentang datang bulan ini sangat penting. Jadi bermula dari rumah kerana kita paling hampir dengan ibu dan bapa ataupun adik-beradik kita, kakak dan adik.
Seterusnya di sekolah, macam sekolah ada PJK dan PJK itu diasingkan lelaki dan wanita. Dan bagi saya, cikgu tidak perlu malu untuk menceritakan tentang ini kepada anak murid perempuan terutamanya. Dan seterusnya masyarakat sendiri. Jadi kalau posting-posting di media sosial, saya rasa tiada masalah jika benda ni bermanfaat, yang mendedahkan tentang pendidikan haid. Itu saja dari saya. Okey, dan di hujung perbincangan untuk doktor sendiri mungkin boleh perjelaskan kepada penonton wanita hari ini tentang pendidikan haid ni sendiri kepada anak-anak khususnya. Silakan doktor. Saya nak tambah jugalah, dia bukan isu haid tu sahaja. Bila kita cakap pasal pendidikan haid ni, kita tengok isu reproduktif. Saya nampak tadi Farin pun ada sebutkan dia berkenaan boleh mengandung dan sebagainya. So kita perlu bincangkan isu reproduktif dengan dalam keadaan yang sihat dan dengan information ataupun ilmu yang betul dan tepat. Kalau tak ada, dia akan ada impak-impak yang lain dalam masyarakat kita. So kebersihan, boleh mengandung, contohnya anak muda yang mungkin mengandung luar nikah dan sebagainya, kita perlu beri pendidikan yang betul. Jangan kita malu nak mendidik ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang betul untuk menjaga kesihatan reproduktif untuk wanita dan anak-anak perempuan. Baik doktor, mungkin beri pesanan ayah betapa pentingnya isu ini untuk dibincangkan secara terbuka bersama dengan kesemua ahli masyarakat, ahli keluarga, bukan sahaja wanita tetapi juga lelaki. Silakan. Saya rasa kita boleh buat perubahan ni secara berperingkat, dan antara orang-orang yang penting adalah orang yang ada authority untuk bercakap dan ada authority untuk membuat perubahan. Jadi sebagai ketua keluarga ataupun sebagai ketua dalam company contohnya, semua orang perlu tahu. Jadi dia bermula daripada pengetahuan. Contoh lelaki di luar sana mungkin tak tahu banyak. Ambil inisiatif untuk belajar tentang pengurusan haid dan sistem reproduktif dan sebagainya. Jadi bapa pun boleh sama ajar anak lelaki, sama ajar anak perempuan, ambil role yang lebih aktif. Jadi untuk semua, bukan sahaja ibu bapa tapi semua cikgu, ustazah dan sebagainya. Peranan orang sekeliling tu memainkan peranan Farid. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Sharifah Fatimah dan juga Cik Hajar Nabihah kerana bersama-sama dengan kita di Wanita hari ini memperjelaskan, memperincikan tentang kemiskinan haid ini. Sekali lagi terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Okey, jadi jelas kita dah tengok secara keseluruhannya yang mana isu kebersihan dan pendedahan daripada ibu bapa, peranan di pihak sekolah juga turut penting, Farin. Betul, dan selepas ini saya kira sebenarnya tak kira semua golongan, baik lelaki terutamanya, perkara ini bukanlah isu nak dimain-mainkan, digurau maupun disakat-sakatkan. Malah dari segi sudut kemiskinan haid, bantuan ini pernah saya dengar apabila ada pihak-pihak apabila dalam tempoh pandemik COVID-19, banjir dan sebagainya, minta pakaian dalam wanita dan juga malah ada tuala wanita, tapi mereka diperlekehkan, mereka digelak-gelakkan kerana saya kira mereka tak faham isu ini sebenarnya. Dan hari ini kita dah ketengahkan isu ini, harap membuka minda dan juga pemahaman penonton berkenaan dengan kemiskinan haid ini.